Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Shallu ala rasulina Muhammad, shallu ala tabib qulubina Muhammad, shallu ala syafi'i'adz dzunubina Muhammad. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka wa salatu wassalamu alayka ya amina wahyillah. Okay, insyaAllah pada hari ini malam ini kita akan bincang satu tajuk daripada Mu'jizat Al-Quran, kalimah ke-25, berkaitan Mu'jizat Al-Quran dan khususnya berkaitan Mu'jizat Al-Anbiya. Adakah Mu'jizat itu satu kisah sejarah saja ataupun ada pengajaran dalam Mu'jizat itu? InsyaAllah kita akan baca bincang pada malam ini. Kilauan kemujizatan Al-Quran yang bersinar pada wajah mu'jizat para anbiya. Mu'jizat anbiya yani. Keluar biasaan ciptaan yang merupakan netijah kemajuan manusia dalam sudut kesenian dan ilmu. Dan dari segi ilmu dan dari segi sanat, sebagai kehebatan ilmu. Jadi benda-benda seperti contohnya pesawat, elektrik, kereta api dan telegraf dan banyak lagi lah kemajuan. Kemajuan dari segi maddi dan manevi dihasilkan dan telah mendapat tempat yang paling luas dalam kehidupan maddiyah manusia. Jadi semestinya Al-Quran Al-Hakim yang berkhitab kepada seluruh bangsa manusia tidak mengabaikan itu semua. Jadi semua itu adalah walaupun baru era-era yang modern, yang baru benda-benda yang keluar, tapi Quran bagi tahu daripada semua benda itu. Ya, Al-Quran tidak membiarkan, Al-Quran telah mengisyaratkan kepada itu semua juga melalui dua sudut. Yang pertamanya melalui bentuk mu'jizat para anbiya. Mu'jizat itu sebenarnya tunjukkan kemajuan manusia akan sampai ke mana ujungnya. Jadi yang kedua, Al-Quran mengisyaratkannya dalam bentuk sesetengah peristiwa bersejarah. Itu pun kita ambil pengajaran, itibar, kan? Jadi bahagian pertama, jadi Al-Quran mengisyaratkannya dalam bentuk mu'jizat para nabi. Kita malam ini akan bincang itu. Kami juga akan menyebutkan sesetengah contoh daripada mu'jizat itu. Ya, itu perkara-perkara yang penting ya di sini. Sungguhnya sebagaimana Al-Quran Al-Hakim telah mengutuskan para nabi sebagai apa? Sebagai perintis dan imam dari sudut peningkatan maknawi. Kan kita tahu para anbiya sebagai imam, qudwah dari segi kemajuan dan peningkatan maknawi kepada golongan manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga telah mengurniakan sesetengah keajaiban kepada setiap mereka dalam peningkatan dalam kemajuan maddi. Lalu sekali lagi Allah menjadikan mereka sebagai pakar dan guru kepada manusia. Jadi Al-Quran memerintahkan manusia mengikut mereka secara mutlak. Justru yani kepada anbiya yani. Sebagaimana Al-Quran mengalahkan manusia dapat faedah beristifadah daripada para nabi dengan membicarakan kesempurnaan maknawi, bagaimana mereka jadi sebagai qudwah untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan dari segala larangan Allah. Maka perbahasan tentang mu'jizat mereka juga menghidupkan satu galakan supaya mengingat bandingan mereka dan menirunya dari segi itu. Yang itu pun satu, yang mu'jizat itu pun bagi tip kepada manusia. Supaya manusia masuk daripada pintu-pintu itu dan dapat kemajuan. Yang Quran itu menggalakkan manusia melalui mu'jizat itu tunjukkan satu benda apa yang manusia boleh buat. Hatta boleh dikatakan seperti kesempurnaan maknawi, kesempurnaan
dan keluar biasaan maddi juga, mula-mula Al-Quran telah hadiahkan mukjizat kepada tangan bangsa manusia. Telah hadiahkan apa? Melalui mukjizat kepada bangsa manusia. Maksudnya apa? Kemalat maknawiyah. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan melalui apa? Melalui para anbiya, tangan anbiya. Hakeza dia kata maksudnya keluar biasaan, kemajuan, maddi juga Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula telah kurniakan dan hadiahkan kepada tangan manusia melalui mukjizat-mukjizat itu. Maksudnya mukjizat-mukjizat itu dia tunjukkan kepada manusia satu jalan. Manusia jalan sampai ke mana? Yani dapat kemajuan sampai hujung kemajuannya akan sampai ke mana? Ya, itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia satu isyarat. Mula-mula contohnya menghadiahkan kapal yang merupakan mukjizat Nuh alaihissalam. Kan? Kita dengar kapal melalui Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada mereka bagaimana kapal itu boleh dibuat. Hakeza jam yang merupakan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam kepada manusia ialah tangan mukjizat. Kan jam, misalnya Yusuf alaihissalam dalam penjara, bagaimana dia tahu masa berlalu. Masa itu Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada dia dan ajar kepada dia yang membuat jam. Tahu bentuknya macam mana, tetapi dia mengira masa. Jadi isyarat yang latif kepada hakikat ialah, jadi maksudnya kebanyakan ahli seni, ahli sanat, yang orang pakar itu menjadikan seorang rasul sebagai tauladan dalam satu bidang seni. Contohnya para tukang kapal menjadikan Nabi Nuh mereka sebagai tauladan untuk diri mereka sendiri. Contohnya tukang jam, orang tukang jam menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam, dan tukang jahit menjadikan Nabi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam pun dia pandai jahit. Ya. Mereka jadikan itu mereka sebagai tauladan, kan, idola dalam kehidupan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkanlah mengajar kepada manusia juga, ya. Maksudnya dengan menyebutkan mukjizat para nabi, Al-Quran menggariskan batasan akhir yani ilmu dan kesenian manusia yang sampai derajat ke mana. Tunjukkan satu hujungnya mengalahkan manusia, cuba datang sini. Kadang-kadang kita buatkan macam masa kecil anak-anak kita duduk jauh kan, kita galakkan anak itu jalan kepada saya, kan. Sebab dia baru-baru berjalan, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan mukjizat tunjukkan kepada manusia satu tip. Manusia, kamu boleh buat kemajuan dan ikut para anbiya ini dan sampai ke derajat ini. Cuba datang, cuba buat. Bagaimana, kan? Para Nabi SAW, kita akan bagi contoh-contoh sekarang ini di sini. Nabi itu mengalahkan manusia. Contohnya ayat As-Saba yang 12 tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh Sulaiman ar-rih uduha syahrun wa rawaha syahr. Yani ulang kali ini ya, kan 2 bulan. Yang pergi 1 bulan, yang pulang 1 bulan. Satu tempat yang jauh, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam dia ambil dalam masa yang sangat pendek, walaupun jauh. Yang kalau perjalanan walaupun jauh. Jadi menerangkan penundukan angin sebagai mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, mengatakan bahawa Nabi Sulaiman telah menghabiskan jarak perjalanan sejauh 2 bulan dengan terbang di udara dalam masa satu hari. Justru dalam perkara ini Al-Quran memberi isyarat bahawa jalan adalah terbuka kepada manusia untuk mereka menempuh perjalanan yang sebegini melalui udara. Oleh itu, wahai manusia, memandangkan jalan terbuka untukmu, maka sampailah dan hampirlah martabat ini. Melalui lidah ayat ini Allah Ta'ala berkata secara ma'nawi, wahai manusia, oleh sebab seorang hambaku, yaitu Sulaiman alaihissalam, telah meninggalkan hawa nafsunya
dan jadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku telah menunggangnya ke atas udara. Menunggang baginda ke atas udara. Jika kalian juga meninggalkan kemalasan diri dan beristifadah dapat faedah dengan baik daripada sesetengah undang-undang adatku, kawanin ilahiyah, syariatullah yang jari di alam ini, kalau kamu ikut, yani pegang asbab-asbab, sebab-sebab itu, kamu juga boleh menaiki udara itu. Kan? Melalui apa? Manusia kemudian buat apa? Kapal. Kan? Mungkin tiru juga. Walaupun kapal itu kan tiru burung-burung. Kan? Cuma burung-burung itu manusia buat kapal dan naik udara. Yani dapat istifadah daripada udara itu. Kan? Jadi dalam satu hari, kalau 24 jam, dia boleh kan dari sini ke Turki kan 10 jam. 10 lagi sana kan. Yani jaraknya kalau itu kita tengok mungkin perjalanan 2 bulan. Kalau berjalan 2 bulan. Tapi dalam satu hari boleh kita ambil. Okey. Mafhum kan? Seterusnya ayat yang berikut tentang Musa alaihissalam. Mukjizat Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ada beberapa mukjizat ni yang kita tahu kan. Terbelahnya laut, Yedul Bayda, tangan putih, Asai Musa yang jadi ular, dan dengan tongkat itu macam-macam mukjizat lagi lah. Jadi ayat ini sebut apa? Qul nadrib bi'asakal hajar. Qul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat minhu 12 aina. Yani kami katakan kepada Musa alaihissalam, pukullah dengan apa? Tongkat kepada batu. Dan masa Nabi Musa alaihissalam dia pukul kepada batu, keluar daripadanya 12 mata air dan semua kaum Yahud masa itu mereka tahu, mereka minum daripada air itu. Hingga akhirnya ayat ini menerangkan tentang salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan mengisyaratkan bahawa daripada khazanah rahmat yang tersembunyi di bawah tanah boleh diistifadah atau mendapat faedah melalui alat yang biasa. Hatta pada satu tempat yang keras seperti batu, air kehidupan boleh ditarik keluar menggunakan sebatang tongkat. Justru ayat ini berkata kepada manusia dengan makna ini, kalian boleh menemui air kehidupan yang merupakan limpahan rahmat yang paling latif menggunakan sebatang tongkat, maka ayuh berusaha dan mencarinya. Jadi melalui lidah perlambangan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman secara maknawi kepada manusia, wahai manusia, memandangkan aku memberikan sejenis tongkat kepada tangan hambaku, iaitu Musa AS, yang bergantung kepadaku, sehingga dia dan baginda boleh menarik keluar air kehidupan di setiap tempat yang dihendakinya dengan tongkat tersebut. Mana-mana dia pukulkan. Kamu juga, wahai manusia, jika kamu bersandar kepada undang-undang rahmatku, kamu jadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut syariatnya, syariat yang jari di alam ini, khasatan dan syariat dalam Al-Quran, kamu juga, jika kamu bersandar kepada undang-undang rahmatku, kamu boleh mendapatkan satu alat yang menyerupainya begitu ataupun hampir sama dengannya. Maka lakukanlah. Justru salah satu daripada kemajuan manusia yang penting ialah mewujudkan satu alat sehingga apabila ia dihentak pada kebanyakan tempat ia memancarkan air. Ayat ini telah menggariskan sempadan penghujung dan akhirnya yang lebih terkehadapan. Begitulah. Ayat sebelum ini telah menentukan noktah akhir yang lebih terkehadapan daripada kapal terbang yang sedia ada sekarang ini. Jadi itu pun, ayat ini pun
Melalui itu tunjukkan pada manusia alat-alat yang melaluinya boleh keluarkan galian ke air ke daripada tanah melalui alat-alat itu. Kan? Itu pun satu kemajuan manusia. Wahakaza seterusnya ayat Ali Imran 49. Tadi itu ayat Ali Imran Baqarah yang 6. Mungkin ayat number ayat mungkin tak pasti, mungkin salah sebab ini surah Baqarah, mungkin saya tersilap tulis yang 6 itu. Kita tengok yang surah Ali Imran 49 tentang Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu pada masa Isa alaihissalam adalah ilmu perubatan yang sangat maju. Dari semua orang itu sibuk macam siapa yang meninggal dan mereka keluarkan apa yang ada dalamnya, mereka jadi mumia. Jadi orang itu disimpan gitu. Dan melalui ini mereka belajar ilmu perubatan yang sangat maju. Dan Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya pun dari jenis itu dan mendiamkan para pakar ilmu itu sampai orang sakit mana yang dibawa kepada Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah dapat syifa, dan sehingga orang yang meninggal pun dengan izin Allah dihidupkan. Jadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Al-Quran menggalakkan manusia secara jelas supaya mengikut akhlak tinggi Nabi Isa alaihissalam, sebab akhlaknya pun dipuji-puji dalam Al-Quran. Bukan saja itu, tapi melalui ikut akhlaknya juga, dan mereka punya adalah zikir, tasbih, doa, anbiya, nabi-nabi itu, bagaimana mereka terselamat daripada keadaan yang susah, kan? Mengajar kepada kita doa melalui itu. Wahakaza bagaimana jadi akhlak-akhlak mereka tertinggi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga ia menimbulkan minat kepada kesenian tinggi dan tibbur rabbani, ya, perbuatan yang berteraskan keyakinan kepada Allah di tangan baginda itu secara simbolik. Justru ayat ini mengisyaratkan bahawa يعني وأبرر الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Jadi dengan izin Allah dia dapat bagi sembuhan orang yang akmah wal abras, dan dapat memberikan nyawa kehidupan orang yang mati dengan izin Allah. Mauta biiznillah. Di tangan baginda itu secara sunat. Justru ayat ini mengisyaratkan bahawa untuk penyakit yang paling lama ataupun urusan tua juga penawar boleh ditemui. Maka wahai manusia dan Bani Adam yang ditimpa musibah, janganlah kalian berputus asa. Setiap walau apapun penyakit ia boleh diobati. Cari dan temukanlah ia. Hatta ujungnya, yani. Hatta memberi satu warna kehidupan yang sementara kepada kematian juga adalah mungkin. Yani orang yang mati tapi sementara boleh dihidupkan, kan? Ataupun yang mati tapi macam warna kehidupan, yani antara maut dan hayat. Yani mungkin sampai derajat ilmu perubatan dia cari itu bagaimana boleh sehingga orang kufur sangat terlampau, mereka berkata kami dapat cara kepada kematian juga, tetapi masa itu kiamat akan berlaku kepada mereka. Jadi sangat terlampau masa itu orang kufur. Jadi di sini dari segi ilmu perubatan, Quran juga menggalakkan manusia dapat kemajuan dalam ilmu itu, seni itu. Cari dan temukanlah itu. Ya. Melalui lidah isyarat ayat ini, Allah Ta'ala berfirman kepada hambaku, berfirman secara ma'nawi, wahai manusia, aku telah mengurniakan dua hadiah kepada hambaku yang telah meninggalkan dunia keranaku. Pertamanya,
penawar bagi penyakit maknawi. Dan yang satu lagi ialah ubat bagi penyakit-penyakit maddi. Manevi dan maddi. Kepada Isa AS kan. Justru hati-hati yang telah mati dibangkitkan dengan nur hidayat itu. Pesakit-pesakit yang bagaikan telah mati juga mendapat kesembuhan oleh nafas dan ubatnya. Maka kamu juga boleh menemui penawar bagi setiap penyakitmu dalam farmasi hikmahku. Berusahalah dan dapatkannya. Sudah tentu, jika kamu mencari, kamu akan menemuinya. Dan begitulah Al-Quran juga sebagai farmasi. Farmasi Al-Quran untuk semua penyakit maknawi ditemui ubat. Khususnya pada masa kini untuk semua penyakit sampai hari kiamat. Semua ubat untuk semua penyakit maknawi boleh dapat melalui Al-Quran. Jadi kalau kita usaha untuk penyakit maddi juga, melalui Al-Quran mengisyaratkan dengan Tibbur Rabbani. Kan Rasulullah SAW banyak jadi contoh kepada kita dari segi maddi pun suruh kepada kita ya bagaimana hidup, cara hidup kita dapat dalam kesihatan. Sebab Quran dan sunnat Rasulullah SAW dan penghayatan Rasulullah SAW itu al-syariatullah itu adalah manual manusia. Manual ni yani. Kalau ikut manual itu, hidup menurut manual itu dapat hidup dengan kesihatan wal afiat sampai akhir umurnya. Dan buat khidmat kepada jalan Allah SWT. Tapi kalau tak ikut manual itu, kan, banyak lagi, kalau umurnya katalah dia akan hidup sampai 80, ya, umur 40 mula mengeluh kalau sakit sana sakit sini, kan, kita macam tak boleh bangun sebab banyak makan dan memang bermacam-macam lah penyakit sekarang kan kita tengok. Saya sendiri pun begitulah. Jadi kita setiap mana yang kita ikut manual kita itu dan cara hidup Rasulullah SAW, begitulah kita dapat sihat wal afiat sampai akhir umur kita buat khidmat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ayyub Al-Ansari dan makamnya di Istanbul, beliau masa datang ke sana atas kuda, umurnya 94 masa syahid di sana, 94. Hakaza, yani kita melihat ashab Nabi SAW walaupun umurnya kan berpuluh-puluh, maka tetap khidmat dan mujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ayat ini menggariskan sempadan yang sangat terdepan berbanding dengan kemajuan sekarang ini pada sudut perubatan manusia. Dan ayat ini mengisyaratkan dan memberi galakan kepadanya, yang mengharapkan orang pakar perubatan buat kajian sampai untuk semua penyakit boleh dapat satu ubat nawar. Untuk juga menggalakkan kepada ulama, sebab ulama juga sebagai doktor iman dan dapat rawatan ubat maknawi untuk para sakit, kan. Ustaz kami sentiasa bagi tahu, suruh kami jadi doktor iman. Maksudnya doktor iman untuk semua penyakit maknawi yang kita boleh cari ubat untuk merawati penyakit masyarakat yang sekarang kita melihat itu. Nah, okay, sambung insyaAllah. Contohnya lagi ayat, berapa ayat saya kan pas. Yani kita melihat juga dalam muzat Nabi SAW, muzat Anbiya alaihissalam, tentang Nabi Daud alaihissalam, wa alanna lahul hadid, dan tentang besi yang jadikan dia macam adun, mainkan dengan macam-macam, dia bagi bentuk kepada hadid dengan besi, Daud alaihissalam. Wa atayna al-hikmata wa
faslah khitab kepada Daud alaihissalam. Wa asalnahu lahu ainal qidr. Okey. Jadi yang tentang Nabi Sulaiman alaihissalam mengisyaratkan bahawa melembutkan besi ialah satu nikmat Allah yang paling besar, kerana melalui ia memperlihatkan kelebihan seorang Rasul yang mulia. Ya, melembutkan besi, yakni melembutkan besi seperti adunan tepung dan mencairkan tembaga serta menemui galian-galian logam dan mengeluarkannya ialah asal usul, ibu, asas dan sumber semua ciptaan berbentuk maddi oleh manusia. Justru ayat ini mengisyaratkan bahawa pelembutan besi ialah satu nikmat yang besar dalam bentuk satu mukjizat kepada seorang khalifah muka bumi yang besar dan kepada rasul yang besar dan menjadi punca kepada kebanyakan ciptaan umum dengan cara apa? Melembutkan besi seperti adunan tepung dan menghaluskannya seperti tawai atau wayar dan dengan mencairkan tembaga. Ini adalah asas kemajuan manusia. Besi itu yang mendapat, besi itu kan asas kemajuan manusia. Jadi menandangkan Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada lidah dan seni kepada tangan seorang Rasul, malah seorang khalifah, yakni kepada seorang penguasa maknawi dan maddi. Dia mengalahkan kepada hikmah pada lidahnya secara jelas. Sudah tentu terdapat isyarat penggalakan kepada kesenian di tangannya. Melalui lidah isyarat ayat ini, Allah Ta'ala berfirman dengan makna. Kan Daud AS juga ucapannya dan suaranya yang merdu. Masa baca Quran, baca bersama Gunung Ganan. Maka pun balas dengan Daudi, yani suara Daudi. Jadi melalui ini ayat Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, aku telah mengurniakan sejenis hikmah kepada lidah dan hati seorang hambaku, iaitu Daud AS, yang mentaati perintah-perintah taklifku, sehingga dia memisahkan semua benda dengan penuh kejelasan, lalu memperlihatkan hakikatnya. Dan aku juga telah mengurniakan sejenis kesenian kepada tangannya, juga sehingga di tangannya dia boleh mengubah besi kepada apa jua bentuk seperti lilin lebah. Dia memperoleh satu kekuatan yang penting untuk tugas kekhalifahan dan kekuasaan. Jadi memandang perkara ini adalah mungkin dan diberikan, malah adalah penting, serta kalian juga sangat memerlukannya dalam kehidupan bermasyarakat kalian, maka kalian juga, jika kalian taat kepada perintah-perintah takwini, yakni ikut kawani ilahi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah dan kesenian tersebut boleh diberi kepada kalian juga. Yani mukjizat itu maksudnya, yaitu sebab kejadian luar biasa berlaku di tangan seorang Rasul. Kita panggil mukjizat. Tapi kejadian itu adalah bukannya khas kepada baginda sahaja. Siapa yang sahaja taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hamba yang sebenar, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada tangannya juga. Kita dengar juga, walaupun bukan Nabi, para awliya Allah seperti Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang yang sudah meninggal dan yang satu kubur yang lama sudah orang mati. Dengan izin Allah, dia kata kum bi iznillah, dengan izin Allah bangun. Bukan mukjizat, tetapi kita panggil karamat. Tapi karamat itu pada masa yang sama mukjizat Rasulullah SAW. Sebab katalah Abdul Qadir Jailani sebagai cucu Rasulullah SAW, sebab bersandar kepada Rasulullah SAW, pada masa yang sama karamat itu adalah mukjizat kan Rasulullah SAW. Jadi justru kemajuan yang paling kedepan manusia pada sudut kesenian dan pemerolehan keupayaan yang paling penting dari sudut kekuatan maddinya adalah melalui pelembutan besi dan pencairan tembaga. Dalam ayat ini, tembaga telah diungkapkan sebagai getir, macam getir itu periuk. Ayat-ayat ini mengubah pandangan semua bangsa manusia kepada hakikat dan mengingatkan dengan keras
kepada insan masa lalu dan masa kini yang tidak menghargai betapa pentingnya hakikat ini. Kan? Masya Allah. Yani kita melihat kisah-kisah dan mujizat-mujizat itu bukan saja kisah sejarah historikil dan atau benda yang macam kata luar biasa jadikan kita sangat menakjubkan, bahkan itu memberikan kepada manusia satu jalan dan mudahkan kehidupannya, tertib untuk manusia, menggalakkan manusia dari segi itu. Ya. Dan seterusnya saya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, ini pun penting saya baca ini. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka falamma rahu mustaqirran indahu Musa Sulaiman alaihissalam hingga akhir ayat ini memberi petunjuk kepada peristiwa luar biasa bahawa untuk membawa takhta Balqis ke sisi baginda seorang yang alim dan berilmu dari kalangan wazir Nabi Sulaiman alaihissalam telah berkata, aku boleh menetangkan takhta itu ke sisi tuan dalam tempoh sekelip mata. Yang seorang alim, dia kata, saya boleh bawa dalam sekelip mata atau sebelum tuan mengedipkan mata. Ini mengisyaratkan bahawa mendatangkan benda-benda dari jarak yang jauh dalam keadaan yang sama dari segi bentuk dan rupa adalah mungkin. Malah telah berlaku bahawa Nabi Sulaiman AS, ini macam menggalakkan manusia. Kita melihat juga kan sekarang melalui dengan sesuatu yang benda berlaku kalau di Amerika, kebakaran masih dia sambung California itu kan, kita melihat dengan bentuknya dan suara yang kita dengar kan, manusia sudah dapat satu kemajuan. Bahkan mungkin di ada sini ada satu isyarat lagi dengan benda fizikal, suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sekelip mata saja, dengan secepat itu akan boleh dibawa dengan fizikal, dengan bentuknya, dengan gambarannya boleh dibawa. Jadi ayat ini bagi menggerakkan manusia cari jalannya. Jadi kita melihat sekarang manusia dapat suara kan dari Turki kan, kalau orang cakap dari Amerika kita terus dengar sekarang. Dan suaranya pun kita nampak, bentuknya kita nampak kan. Langsung ini kita nampak di hadapan, apa yang ada di sana kita nampak di sini kan. Jadi itu pun, jadi Quran itu menggerakkan manusia dapat kemajuan dari segi teknologi itu. Ya. Ya, di sini kita melihat juga Nabi Sulaiman alaihissalam secara ringkasnya bagaimana gunakan para jin dan syaitan. Yani mereka bagi kerja, mereka cari kerja dalam laut, keluarkan lu'lu wal marjan ke benda permata ke kan, syaitan-syaitan pun taat kepada perintahnya. Jadi melalui ini menggerakkan manusia. Manusia maksudnya boleh dapat hubungan melalui dengan para jin dan lain atau syaitan, tapi boleh gunakan dalam bentuk yang baik, bukan yang macam main-main dengan mereka kan. Jadi yang maksudnya ini seperti mana orang sekarang yang buat itu, ini penting kan sekarang orang ramai ini sibuk-sibuk dengan itu, momoh ke apa ke. Jadi ayat ini memberitahu tentang penundukan jin, syaitan dan roh yang keji kalau menghalang kejahatan mereka dan penggunaan mereka dalam kerja-kerja yang bermanfaat. Oleh Nabi Sulaiman alaihissalam juga berkata, jin yang merupakan penghuni bumi yang paling penting selepas manusia, dari kalangan yang mempunyai kesedaran atau akal, syuur, boleh menjadi
sebagai apa? Pembantu manusia. Jadi perhubungan dengan mereka boleh dilakukan. Para syaitan juga terpaksa meninggalkan permusuhan, mau tidak mau boleh dipergunakan kerana Allah Ta'ala. Allah telah menundukkan mereka kepada seorang hamba-Nya yang tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara makna melalui lidah simbol ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, ini penting juga, aku menjadikan para jin, syaitan dan yang jahat taat kepada hambaku, yang taat kepadaku. Jika kalian juga patut kepada perintahku, banyak mawjudat, makhlukat, hatta jin dan syaitan juga boleh patuh kepada kalian. Jadi ayat ini menggariskan kan, kalau syaitan tu nampak Sayyidina Umar, dia tukar jalan, lari kan. Justru ayat ini menggariskan batasan paling akhir bagi penarikan roh dan komunikasi dengan jin seperti spiritisme yang ditapis dari kesenian dan ilmu manusia serta yang terzahir daripada kesensitifan maddi dan manevinya yang luar biasa. Ia juga menetapkan buntut-buntut yang paling berfaedah dan turut membuka jalan kepadanya. Tetapi bukan menjadi tunduk dan badut, lalu menjadi mainan kepada jin, syaitan dan roh keji yang kadang-kadang menamakan dirinya sebagai orang mati seperti yang sekarang ini. Bahkan menundukkan mereka dengan mantara-mantara ataupun jampi-jampi Al-Quran dan terselamat daripada kejahatan mereka. Jadi itulah ini yang Quran yang mengelakkan itu, menghalangkan kejahatan dan selamat daripada kejahatan mereka, gunakan dari jenis segi yang baik. Tapi jalan ini bahaya juga, dan kena tahu ilmu ni nanti. Tapi itu sebagai ilmu yang Quran itu memberitahu kepada kita, maksudnya itu di bawah potensi manusia. Yani manusia yang sebagai hamba yang jadi hamba yang sebaik-baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu juga apa? Iman itu jadikan manusia yang sebenar, bahkan jadikan manusia sebagai sultan kepada makhluk, kan? Jadi makhlukat itu patut taat kepada dia. Kalau manusia ini betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, banyak lagi ayat-ayat di sini, mujizat Nabi, para anbiya, seperti mana macam Nabi Sulaiman AS bercakap dengan burung, kan, burung haiwan-haiwan. Maksudnya boleh manusia belajar bahasa haiwan. Jadi bolehlah guna mereka dalam manfaat, yani faedahnya. Seperti yang burung merpati kan membawa dulu surat, tabung burung kakatua cakap dengan manusia. Wahakaza, haiwan-haiwan yang begitu kalau melatih dan belajar bahasa mereka, maksudnya boleh gunakan mereka dalam untuk manfaat manusia. Contohnya kalau belajar bahasa burung yang membunuh haiwan yang kadang-kadang serang, dan kan dia makan hububat dan lainnya itu. Jadi burung-burung dia makan dan membunuh mereka. Jadi kalau belajar atau boleh gunakan belang-belang macam, kan, kalau guna ilmu itu dan boleh menghalalkan haiwan-haiwan itu, boleh guna dari segi yang manfaat untuk faedah manusia. Maka itu maksudnya bagi tip kepada manusia boleh jadikan komunikasi dengan haiwanat, boleh guna untuk manfaatnya. Wahakaza, itulah hakaza yang akhirnya mungkin ada ibu Adam alaihissalam. Wa'allama Adam al-asma kullaha. Ini pun sangat penting juga. Nabi yang pertama dan mujizatnya, mujizat Nabi Adam alaihissalam. Masa itu Adam alaihissalam kan mengalahkan para malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Dan Allah SWT mengajar semua
nama benda, kan? Jadi ini pun penting ya. Dia kata muzat-muzat teragung dalam takwan Khalifah tertinggi Nabi Adam AS, iaitu talimul asma, yani pengajar nama-nama semua benda. Justru sebagaimana tiap-tiap mukjizat para nabi yang lain menjadi simbol kepada keluar biasaan manusia yang khusus, maka mukjizat Nabi Adam AS merupakan bapa sekalian Nabi dan Fatihah di Dewan Kenabian mengisyaratkan penghujung semua kesempurnaan dan kemajuan manusia dan matlamat yang paling di hadapan secara hampir seperti jelas dia tunjukkan manusia. Jadi melalui lisan ayat ini Allah SWT berkata kepada manusia, wahai Bani Adam, anak-anak Adam, oleh sebab aku telah mengajarkan semua nama kepada bapa kalian sebagai hujah keutamaannya ke atas para malaikat dalam dakwaan hilafahnya, memandangkan kalian juga merupakan anak dan pewaris keupayaannya, maka kalian perlu mempelajari semua nama lalu memperlihatkan kelayakan kalian kepada pengutamaan ke atas semua makhluk. Ini kerana jalan ke martabat yang tinggi seperti pergi ke makam-makam tertinggi di atas semua maklumat dalam alam semesta dan makhluk-makhluk besar seperti bumi menjadi patuh kepada kalian adalah terbuka kepada kalian. Ayo, marilah ke hadapan dan berpatuhlah kepada tiap-tiap nama dan naiklah. Tetapi bapa kalian pernah terpedaya sekali kepada syaitan, lalu dia telah jatuh dari makam seperti syurga ke muka bumi buat sementara waktu. Maka jangan sekali-kali kalian juga mengikuti syaitan dalam kemajuan kalian lalu menjadikannya sebagai penyebab kepada kejatuhan kalian daripada langit-langit hikmah ilahi kepada kesesatan tabiat alam natural. Donatkanlah kepala kalian masa demi masa dengan memerhatikan Asmaul Husnaku, lalu jadikan ilmu dan kemajuan kalian itu sebagai anak tangga untuk naik ke langit itu, supaya kalian dapat naik kepada nama-nama Rabbani yang merupakan sumber dan hakikat ilmu. Jadi melalui manusia ini, melalui belajar asma ilahiyah atau jelmaan manifestasi asma ilahiyah di alam semesta ini, semasa belajar itu, melalui itu jadikan itu sebagai anak tangga dan naiki martabat maratib dan belajar memahami semua benda. Yani bagaimana nama Allah Ar-Rahman dan Rahim, An-Nur, jelmaannya di alam semesta ini. Jadi semua benda yang dibentuk macam oleh manusia atau kasyaf, sebenarnya semua itu sandar kepada satu nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kejuruteraan ialah satu ilmu, kan? Ini hakikat dan titik puncanya ialah sampai kepada nama Al-Adil dan Muqaddir. Yani kejuruteraan itu datang daripada nama Allah apa? Al-Adil dan Al-Muqaddir. Allah Ta'ala. Lalu menyaksikan jilwah ataupun manifestasi itu yang penuh hikmat pada cermin kejuruteraan dengan kehebatannya. Hakaza ilmu perubatan ialah satu ilmu dan juga satu kesenian. Penghujung dan hakikatnya juga ialah bersandar kepada nama Asy-Syafi bagi Al-Hakimul Mutlaq. Jadi semua ilmu perubatan yang kita melihat di alam ini sebagai jelmaan manifestasi daripada nama Allah Asy-Syafi. Wa hakaza ilmu hikmatul asya, iaitu falsafah ataupun hikmah yang membahaskan tentang hakikat mawjudat, membahaskan tentang hakikat mawjudat dengan melihat tajallinya agung nama Al-Hakim Allah Subhanahu wa taala. Daripada nama Allah Al-Hakimul Mutlaq. Yani Hakimul Mutlaq tidak ada sebesar zarrah pun kesia-siaan abes dalam kerjanya. Itulah hikmah yang hakiki, yaitu Al-Quran. Jadi semua ilmu adalah sandar kepada satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan seni, sanat, yaitu sandar kepada
nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui belajar ilmu, sebab manusia ini dihantar ke dunia ini apa? Dapat kemajuan dan naik martabat kedudukan melalui belajar ilmu dan doa. Sebab itulah Adam AS mengatasi semua makhluk melalui ilmu pengetahuan. Kan? Jadi Allah SWT menggalakkan manusia, belajarilah semua ilmu dan nama-nama asma ilahiyah dan jelmaan manifestasinya di alam ini, kan? Mulai dapat ke martabat alai illiyin. Okey, saya tak nak lanjutkan lagi. Hasilnya, kita habiskan di sini. Hasilnya, alhasil, kebanyakan ayat Al-Quran, setiap satunya ialah anak kunci khazanah kesempurnaan dan miftah, anak kunci harta karun ilmu. Semua ayat anak kunci harta karun ilmu, khazanah kesempurnaan. Dan sekiranya kamu mahu untuk kamu sampai ke langit Al-Quran dan ke bintang-bintang ayatnya, jadikanlah 20 kalimah yang lepas yang kita bincang itu sebagai satu tangga yang mempunyai 20 anak tangga, dan naiklah. Lihatlah melaluinya bahawa Al-Quran ialah matahari yang sangat terang. Perhatikanlah bagaimana ia menyiram nur yang suci dan menyebarkan cahaya yang terang ke atas akad-akad mukminat. Jadi maksudnya dalam Quran itu adalah semua mawjud, yani semua ilmu pengetahuan itu dalam Allah SWT simpan dalam Al-Quran itu. Jadi kita jangan cara cari ke sana ke sini. Jadi dalam Al-Quran mawjud, dan atau kitab alam semesta ini kita membaca melalui cermin mata iman, insyaAllah kita sampai itu. Okey, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kejap. Ya, soalan-soalan itu saya tengok, saya balas jawab.